Ya. Okay. By the end of this topic, you should be able to first, introduction to statistics, objectives, understand why people study statistics, distinguish between descriptive and inferential statistics, distinguish between qualitative variable and quantitative variable. Okey, okey Hajar. Okay. Okey Hajar. Yang pertama dulu, cukup yang pertama. Dia sebut yang pertama tu and then proceed. Proceed. Kita sebut banyak. Proceed dulu Okay. Maksudnya boleh sebut seterusnya statistical terms. Maknanya kita concentrate on the first objective first. Dah tadi kan? And then you concentrate, you continue sebut definition of statistics and so on. This one? Yeah. Definition of statistics, method of collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing, and interpreting data in bracket information in a convenient and informative way to assist in making more effective decisions. Okay, so the most important thing here is what? Statistics start with what? Data. Yes. So the first process is? Collecting data. Yes, very good. Then? Organizing. Yes, and so on. So it starts with collecting data. Okay, next, Hajar. Descriptive statistic ke, madam? Yes. Okay. An analysis of data that helps describe, show, or summarize data in a meaningful way. For example, a chart or graph mean. Okay. Madam nak jelaskan yang ni dulu. Yang tadi The first process in statistics just now is collecting data, right? Yes. Okay, after collect data, apa kita buat? Organizing. Organize. What does it mean by organize? Organize means data is presented in terms of table, things like that. And then after organize, the process. Summarize. What? Summarize kan? So organize in terms of table, in terms of chart, in terms of graphs. Summarize in terms of, let's say, we calculate the value of mean, the value of median, things like that. So if we present our data by using graph, chart, mean, that one is called descriptive statistics. Clear? Clear? Hajar? Clear. And all of you, that one is called what? Descriptive. Okay. Inferential statistics, analysis techniques that allow us to use data taken from samples to make generalization, predictions, inferences about the populations from which the samples were drawn. Example, regression, time series. Yang ni kemudian dah bila kita sampai kepada topik regression and time series. Saya akan sebut balik lah. Okay. Kalau kita berhenti setakat graph, chart, mean, itu descriptive statistics. Okay. Other than that is called inferential statistics. Yes. Okay, next. This one, madam. Ke nak patah balik kepada objektif tadi? Oh tak habis lagi. Kita pergi kepada next slide. This one. Statistical terms. Yes, statistical terms. Okay, statistical terms. Research or survey
A study done using statistical methods in order to understand certain problem. Proceed, madam. Survey, ya. Survey ni you biasa dengar survey kan? Biasa, madam. Selalunya survey, research. Dan yang ni lah yang you kena buat projek nanti Oh, okay. Dia ada projek kita ada group project. So you boleh fikirkan lah group project ni boleh fikir ahli dalam 5 to 6 members. Okay. To do survey or research. Alright. Itu yang you kena buat lah. Okay. So, next. Element. Respondent object on which data is taken. Ya. Maknanya kalau you nak buat research, you nak buat survey, you kena survey siapa? Contoh student. Student lah you punya apa? Student is considered as your Respondent. Respondent. Respondent or Element. yeah, element. Okay, next term. Sample. Subset or part of population selected to be surveyed. Be population first. Population first, okay. Population first. All elements under study either living or non-living object. And then sample. Sampling frame, a complete list of... Sample first Hajar. Oh, sample, sorry. Sample, subset or part of population selected to be surveyed. Okay, for this one, you pergi kepada yang ada example. Example 1. Example 1. This one ke, madam, example 1? Yes. Is that? No, example... cuba you baca Hajar, mata saya tak nampak. Yang mana example 1 ni ke, madam? Yeah. Consider a population of 1,120,000 from 5 students in Terengganu. It was found that the mean height of all 120,000... Hajar. Skip this one. You go to example 2. Example 2. Sebab yang ni dah sampai sources. Tak apa. Okay. This one ke, madam, example 2. Cuba you baca Hajar. A group of researchers plan to survey a satisfaction level on the facilities provided at Kara Classroom among all 700 BA 114 students in UITMT. Due to the time constraint, they decided to survey only 140 students. So, dia terus soalan, madam. Number 1, state the population. Cukup. Stop. Okay. So from this example, you have to identify or determine the population. What is the population in this case? All elements. Who are the elements? BA 114 students. How many students? 700. How many? 700. But they decide to survey only. So your population now is all 700. BA 114 students in UITM Terengganu. Okay. Out of 700 students, you are going to select how many? 140. Out of 700 students, you are going to select 140 students. So 140 students is considered to be? What? Sample. Sample means part of the population. You are not going to choose all the students, but only 140. 140 out of 700 population.
Mm. Do you understand? Yes, madam. Yes, So madam. please complete. Madam, Please complete the note. madam, Yeah. Do you have any question? Um. So far, no. Okay. So next. tak faham. Oh, tak You faham. pergi balik dekat term tadi, statistical term. This one. Okay, next term. Census, a study done on the entire population. Census. What is census in Malay? Census in Malay. Bancian. Yeah, very good. Banci, ya. Banci kan selalu kita kerajaan buat banci penduduk every 5 years kan? Yes, madam. Banci ataupun census. Maknanya you survey all population elements. Ini term je lah. Okay, next saja, next. Sample survey ke, madam? Ya. Sample survey. Sample survey. Sample survey means? A study done on only part of selected population elements. Maknanya kalau you study all population elements, itu namanya census. But if you study only part of the population, itu namanya sample survey. So ini hanya term sahajalah. Tak ada apa pun. Itulah sahaja, beres. Okay, next. Beres. Pilot survey. Pilot survey. Yes, what is pilot survey? A study done on a small scale before the actual survey is conducted to evaluate feasibility, duration, cost, and to identify any problems that might occur in the actual survey. Yes. Ini kalau kita buat you buat katakanlah research nanti, biasanya kalau yang secara besar-besaran punya lah. So before you conduct your real study, you kena buat dulu kita panggil pilot study ataupun pre-survey or pre-study. Tugas dia itulah nak tengok dulu apa masalah yang bakal you jumpa. Macam itulah. Faham? Faham. Okay, next. Parameters. Summary, measure or characteristics obtained from population. Summary measure. Summary measure ni apa? Tadi kita ada process in statistics. The third one. What is the third one? The third process. Second or third? Summarize data, right? Yes. Third process is you have to summarize your data. Satu cara tadi saya kata summarize data is by using mean, median kan? Yes, so mean, median tu kita panggil summary measure. Summary measure. So kalau summary measure tu you ambil daripada population survey. You conduct population survey and then you kira mean, itu dipanggil summarize. Dipanggil What is dipanggil? Parameter. Ya, parameter. Alright. Okay, next. Statistics. A summary, measure all characteristics obtained from sample. Jadi maknanya parameter dengan statistics ni benda yang samalah. Cuma parameter tu kalau you conduct population survey, you kira mean, itu dipanggil parameter. Tapi kalau you conduct sample survey and then kira mean, itu dipanggil apa? Statistik. Yes, statistics. Statistik kat sini ejaannya without S. Without S. Kalau ada S kat belakang, itu jadi subject statistik ni yang kita belajar sekarang. Okay. Kalau ada S, itu subject statistik. Okay, next. Variable or attribute. Characteristics of the population under study. Every question in a questionnaire. Faham kan tu?
Tak faham. Okay, sekejap Bila you buat survey, biasanya you akan ada title, kan? Title ni comes from problem. Ada bawah tu saya ringkaskan macam mana process of conducting survey. Cuba you tak apalah saya sebut je kat sini jadi bila you nak buat survey, saya sebut secara general je. Bila you nak buat survey, you must have title. Macam mana nak dapat title? Mestilah kena ada problem. Contoh tadi kita nak survey dari yang karah tadi kan. Jadi mesti ada masalah dulu problem maksudnya ada komen di kalangan student ke misalnya kan. So you jadikan itu sebagai topik you punya research. And then you ada objektif lah. So based on your objective, you kena create soalan-soalan yang you boleh transferkan ke dalam questionnaire. Faham tak? Faham. Jadi soalan kat dalam questionnaire tu itu dipanggil apa? Variable. Yes, variable. Every question in the questionnaire is called Variable. Faham Faham. Jelas? Okay, next. Types of variable. Qualitative variable. The value of the variable is non-numeric. Example, gender, male, female. Okay. Sekejap Hajar ya. Okay. Sebelum you pergi kepada ni, you pergi dulu kepada measurement. Ada tak measurement? Ada. Measurement. What is measurement? Value of variable. Value of a variable. Saya bagi contoh kat situ. Kalau variable? Variable gender. Gender. Variable tu apa tadi? Do you still remember? Variable is Every question in questionnaire. Every question in questionnaire. Every question in the questionnaire. So soalan dalam questionnaire tu apa dia? Gender. Kan? So measurement apa measurement? Value of a variable. Value of a variable or? Of variable. Ada dalam saya punya tu kan. Apa? Value of a variable or? Jawapan kepada soalan kan. Ada tak saya tulis kat situ? Options. Maknanya kalau you tanya gender, pilihan jawapannya apa? Female or male. Male or female. So male or female is called? Value. Measurements. Measurement. Measurement. Value of a variable. Apa contoh value of a variable? Kalau variabelnya gender, so value of a variable of gender is male or female. Male or female dipanggil apa? Gender. Measurements. Pulak dah. Dipanggil? Gender. What? Measurement kan? Measurements. Dipanggil measurement. Beres. So, Beres. Ya tadi. Okay, daripada sini you pergi balik tadi kepada type of variable. This one. Type of variable. Boleh baca ni kan? Ya, qualitative. Yes. Qualitative variable. The value of the variable is non-numeric. Value of a variable is non-numeric. Apa maksud non-numeric? Tak Tak boleh dibilang. Tak boleh dibilang. Bukan nombor, bukan nombor. Dia tak ada nombor. Tak ada nombor. Non-numeric means not in terms of number. Bukan dalam bentuk number. Contoh tadi kan? Variable you apa tadi? Male, female. So, variable bila masa pula variable male, female ni. Apa variable you tadi? Gender. Ish. Variable you apa? Pening. Variable you apa? Gender. So, measurement dia? Single. Male or female. Male, female. Numeric or numeric? Non-numeric. Non-numeric. Bukan nombor kan? Ya, betul. Bukan. So, ini gender is called? Gender is called variable.
Qualitative. Qualitative variable. Qualitative. Qualitative variable. Why? Because it's Because non-numeric. Because the measurement is non-numeric. Non-numeric. Alright. Non-numeric. Maksudnya jawapan kepada soalan itu, male, female itu bukan dalam bentuk nombor. Jelas Okay, next saja. Jelas. Next saja. Sambung baca example ke madam? Sekejap. Pergi balik dekat statistical term. Next statistical term. Question A? Bukan, tadi kan type of variable, tak habis lagi. Type of variable baru sebut. Quantitative. Yes. Quantitative variable. The value yeah. of the variable is numeric. Apa contoh yang saya bagi? Number Yang of cars You boleh bagi owned. contoh. You boleh bagi Number. Apa? Number of students. of student. Allah, saya tulis number of student ke situ. No, number of cars owned, total income, distance travel. Okay. Sekarang ada saya bagi number of ke? Aduh, mak ayah. Patutnya buang yang tu. Tak apalah. Tak apa. Dia macam ni Sekarang saya nak fokuskan you kepada kalau you buat research, kalau you buat survey. Jadi soalan apa yang you akan tanya dalam questionnaire tu kan? Jadi contoh soalan yang you akan tanya lagi mungkin apa? Mungkin Ada berapa orang? Saya tak nak yang berapa orang. Biasanya kita tak tanya yang berapa orang dalam questionnaire kan? Contoh mungkin kita nak tanya income. Betul tak? Betul. Income contoh ialah income. Betul tak? Betul. Income. Dia punya measurementnya apa? RM. Dalam bentuk nombor ke tak? Jawapannya. Nombor. Dalam bentuk nombor. So dia dipanggil? What type of variable? Quantitative variable. Quantitative. Variable. Contoh income, weight, height is called quantitative variable. Okay Okay, and then quantitative variable ni is divided into Two, yes. And continuous. Kedua. Apa dia? Discrete and and continuous. yes. Apa dia discrete? Discrete assume only exact values. Contoh. Example, number of cars only, tak nak ke madam? Tak apalah. Contoh tak apa boleh lah Okay. Number of cars. Contoh kalau kita tanya dalam soalan boleh juga number of cars owned kan? Ada berapa kereta tak? Satu family tu ada berapa kereta contohnya kan? Number of cars owned. Boleh jugalah. Jadi jawapan you tu berapa? Kosong. 1, 2 kan? Dalam bentuk discrete. Macam tu kita panggil discrete. Tak adalah pula kalau kita kata how many cars do you own? Kita kata 1.8. Tak ada kan? So you punya value tu 0, 1, 2, 3 and so on. So this kind of variable is called Discrete. Yeah, quantitative variable. Faham Okay, next. Continuous can be expressed in a certain degree of accuracy. Example, distance, travel, liters of petrol, weight and height of children, etc. Okay, kejap Jadi contoh kalau you kata weight. Bila saya tanya weight, jawapan you boleh jadi berapa? Banyak point. Boleh jadi 49.1, 49.2, 49.125 kan? Jadi value yang you boleh ambil tu continuous. Dia tak kata 49, 50, tak ada. Dia ada value in between the two numbers. It depends. Maknanya terpulang kepada contohnya penimbang yang you naik tu boleh baca berapa decimal point macam tu. Ada point-point lah. So dia kena ada point-point lah. Ya, maknanya jawapan you tu bukan exact
value. You can take decimal points. Faham Faham. Kalau benda yang melibatkan duit ni, contohnya income. Income tu you rasa continuous or discrete? Continuous. Income. Discrete ke saya? Discrete. Kita tak tahu berapa banyak duit dia ada. Kalau yang libatkan Discrete. duit dia kita boleh kata discrete. Sebab apa? Sebab you Exact. boleh bilang. You boleh bilang tu duit yang paling kecil sekali 1 sen lah kita kata tak? 1 sen. Dia ada physical number tu 1 sen, 2 sen macam tu Jadi income dia special sikit. Dia masuk dalam kategori discrete. So any value involving money ni is considered to be discrete. Okay. Boleh Boleh. Dia macam height, weight, yang macam tu yang you kena ukur pakai alat. Yang tu kita panggil continuous. Beres Beres. Okay, next. Next ke medium? Next term apa? What is the next term? Questionnaire. Next term. Yang ni dah quantitative variable. Dah habis variable and then apa? Measurements, lepas tu ada nominal, dia ada bawah-bawah lagi. Types of measurements. Okay. Measurement tadi kita dah sebut sikit measurement kan? Dan measurement ni pula dia ada pula dia punya detail dia Dia ada level dia. Measurement tadi apa? Measurements is value of a variable. Apa benda tadi? Macam contoh dia yang gender. Jalan kan? Variable. You nak balik saya punya tadi. Variable is? Pilihan jawapan. Variable. Variable every question in a questionnaire. Variable tu soalan. Measurement? Jawapan dia. Jawapan dia. Measurement ni jawapan kepada soalan tu. So dia ada level-level dia. Ni sangat penting yang ini Ni sangat penting. Sebab different level of measurement will result on different level to analyze your data. Sangat penting ni Kena tentukan dengan betul. Okey, yang pertama apa namanya? Nominal. Yes, nominal. Example of nominal? Boleh saya baca dulu? Baca. For qualitative variable which is categorical. Example? Example 1, variable gender. Level of measurements, number male, number 2 female. Apa saya cakap dari situ? The number given is just to categorize the different characteristics or groups. 1 is for male and 2 is for female. Jadi maknanya dekat sini kalau you tengok tadi gender memang you bagi number kan. Biasanya dalam questionnaire kita akan bagi number. Number 1 male, number 2 female. Tapi number 1 and number 2 ni tak ada maknanya. Tak ada order, tak ada lah kata number 2 is higher than number 1. Tak ada macam tu Number 1 and number 2 just to categorize. Number 1 ni female, ni grup lelaki, ni grup lelaki, ni grup perempuan. Macam tu je. Faham tak? Faham. Okay, next. You pergi yang kedua dulu. Example Ada contoh lain saya bagi. Example 2, satisfaction variable. Are you satisfied with the facilities provided at Kara Classroom? Level of measurements, 1, dissatisfied, no. Number 2, satisfied, yes. Yang jadi satisfaction value, satisfaction variable ni sangat penting. Sebab bila you buat survey, memang you akan tanya soalan on satisfaction. Betul tak? Betul. Kan? Jadi satisfaction ni dia special sikit. Dia boleh jadi dalam kategori nominal, boleh jadi dalam kategori ordinal, boleh jadi juga dalam kategori interval. Jadi kalau yang macam ni, are you satisfied with the bla 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 bla? Kalau 1 dissatisfied, 2 satisfied, yang ni masuk dalam kategori
Apa? Nominal. Nominal. Yes. Okay, next. B, ordinal. For qualitative variable which is arranged in a certain order. Number represent order. Yeah. So, dia punya example? Example 1, variable level of education, level of measurements. Number 1, primary. Number 2, secondary. Number 3, university. Yeah. So, in this case, kalau you tengok, saya bagi contoh tu. Apa contoh dia, variable dia? Level of education. Education level kan? Education level ni kalau type of variable dia apa? Type of variable dia Kualitatif. qualitative. Yes, very good. Kualitatif. So, kualitatif here, kalau kita tengok level of measurement, dia jatuh dalam kategori? Ordinal. Yes, ordinal. Sebab apa ordinal? Ordinal tu, perkataan penting dia ialah ada kaitan dengan order. Ordinal. Order. Dia ada order. Kita bagi number 1, number 2, number 3. Number 1 tadi primary, secondary, and then university. Maknanya, the higher the number, the higher the level of education is. Betul tak? Betul. Kan? Macam itulah. Ada order. Jadi bila ada order macam ni, dia jatuh dalam kategori? Ordinal. Ordinal. Yes, very good. So, madam. Okay. Yeah. So, maksudnya kalau ordinal ni dia punya jawapan more than 2 lah. Yeah. Okay. Macam tadi yes, no je kan? Dissatisfied, satisfied. Okay. So, yang ni dia lebih daripada 2, dia bawah ordinal. Tapi mungkin kalau macam gini low high itu dikira ada order. Mungkin 2 tapi dia punya tu ada order. Contohnya you punya you letak kat situ low dengan high. Ada order kan? Walaupun 2 pilihan tapi setiap ada order itu jatuh dalam kategori ordinal. Faham ya? Kita boleh buat pilihan. Jawapan kepada soalan kita tu low high sebagai contoh contohnya you kata level of satisfaction low high. Low dengan high. Kan? Jadi kalau macam tu pun dikira ordinal. Dia tak ada dia berbeza ya madam dengan yang nominal, yang example tu, satisfaction variable tu. Yang tu yes no kan? Dissatisfied, satisfied. Tapi biasanya kalau kita nak buat level ni biasanya kita buat sekurang-kurangnya 3 lah. Macam tu. Gitulah. Okay, next. Example 2, satisfaction variable SV. Variable, are you satisfied with the facilities provided at Kara Classroom? 3 or 4 options SV only. Biasanya kalau kita nak maksudkan kepada yang ordinal ni biasanya kita letak sekurang-kurangnya 3 lah. Biasanya macam tu. So, contoh saya bagi tu option dia. Okay, measurement number 1 dissatisfied, number 2 neutral, number 3 satisfied, or number 1 very dissatisfied, number 2 dissatisfied, number 3 satisfied, number 4 very satisfied. Dia macam 3 or 4 macam tu kan. Jadi macam ni jatuh dalam kategori ordinal. Yeah. Boleh faham Jadi boleh. Setiap satu ni bila you buat soalan nanti you betul-betul kena tahu dia punya level of measurement tu. Beres. Beres. Next. Example 3, categorize quantitative variable. Variable weight. Measurement number 1. Sekejap. Apa benda nama yang nombor 3 ni? Categorize quantitative variable. Apa dia punya variable weight. Okay. Okay, betul. Alright. Bukan weight kat situ, weight level kan? Saya tak tahu, saya copy paste je yang madam bagi. Tak boleh copy paste betul kan tu sebenarnya kalau tengok kat weight level.
Weight level, bukan weight sahaja. Okay. Weight level. So pilihannya apa? Measurement number 1 under 40 kg underweight. Number 2 40 until under 60 kg normal. Number 3 60 kg and above overweight. Macam ni kan kalau kita beli dalam bentuk categorize. Level of weight macam ni ini jatuh dalam kategori Ordinal. Ada order tu macam ni weight level ataupun height level ataupun CGPA kan. CGPA pun ada yang kita buat macam ni kan. Less than 2.5, 2.5 up to macam tu CGPA level macam tu lah. Ini jatuh dalam kategori ordinal. Okay, next. Number C, interval. Categorical has order that can describe how much more and how much less of a characteristic and has the existence of an arbitrary 0 point. 0 doesn't mean nothing. Ya, tak apa. You baca contoh dulu. Memang pening sikit ayat. Baca contoh dulu. Example 1, temperature. 0 degree Celsius doesn't mean no temperature. Okey, tak apa. Yang ni kan, untuk interval ni, bila kita sebut temperature ni memang associated dengan interval. Alright. Spatial yang ni spatial. Okey. Untuk faham ni kan, saya rasa kita proceed kat ratio dulu Kita proceed kat ratio, lepas tu kita naik balik dekat interval. Okay. Boleh tak Ajar? Boleh. You pergi ratio dulu Okay. D ratio for quantitative variable plus other characteristics of absolute true 0 point. 0 means nothing because it has an absolute 0 value and differences between values can be compared. Okay. Example, variable, weight or height for students, quantitative only. Measurement, fill in the blanks, can conclude those who are 70 kg are 2 times heavier as compared to those who are 35 kg. Absolute 0 means nothing. Okay. Kalau yang tadi, kalau you tengok tadi saya bagi contoh ordinal kan. Saya bagi weight level, betul tak? Weight level, betul. Weight level kan. Yang ni weight. Weight ni maknanya kita tak bagi pilihan lah. Kita suruh dia letak jawapan tu bagikan fill in the blank. Isilah berapa berat you kat situ. Tak bagi dalam bentuk pilihan macam tadi kan. So contoh ada 2 students. Student yang pertama letak 35 kg. Student yang kedua letak 70 kg. So in this case you boleh kata students who are 70 kg is 2 times heavier as compared to students who are 35 kg. Alright. Betul kan? Betul. Jadi kat sini kita boleh kata tu 2 kali ganda lebih berat. Tapi kalau yang dalam bentuk pilihan tadi, kita tak boleh kata macam tu kan? Yang level tadi, weight level tadi kan? Yes. Jatuhnya dalam kategori ordinal. Bila isi tempat kosong macam ni, bila isi tempat kosong macam ni, dia jatuh dalam kategori ratio. Ratio. Tapi yang ini you kena ingat isi tempat kosong ni hanya untuk quantitative only. Variable sahaja. Jangan main hantam semua sekali kena faham tu. Yang boleh kata macam ni je. Yang boleh kata 2 kali ganda tu. Macam contoh berat, tinggi kan. Faham Faham. Yang itu sahaja. Kalau okey, kita pergi kepada contoh lagi satu. Ada contoh lagi? Tak ada dah. Ni je. Tak ada dah. Okey, tak ada. Jadi dekat sini ini yang saya maksudkan dengan absolute zero. Sebab apa kita boleh kata dua kali ganda tu? Sebab dia ada konsep of absolute zero. Absolute zero ni maksudnya sungguh-sungguh zero lah. Maknanya bila berat tu kosong tu maknanya tak ada objek. Betul tak? Betul. Macam tu. Okey, berbeza dengan kita nak pergi balik kepada interval. Interval.
interval. Kalau saya bagi contoh yang pertama interval tadi apa? Temperature, right? Temperature. Kalau you kata 0 degree Celsius, boleh tak kita kata tak ada suhu tu tak ada. Tak panas, tak. Bukan kan? Suhu tu ada. Betul tak? Betul. 0 degree Celsius ada suhu tu. Ada. Jadi bila macam ni kita tak boleh katakanlah ada dua city City A dia punya suhunya is 10 degree Celsius, yang lagi satu 20 degree Celsius. Kita tak boleh kata yang 20 degree Celsius ni is 2 times hotter as compared to 10 degree Celsius. Kita tak boleh kata macam tu. Sebab zero tu bukan absolute. Dia arbitrary kita panggil. Faham tak? Faham tak? So kalau interval ni memang tak boleh compare lah yang 2 times semua benda tu. Sebab tak boleh macam tu. zero Yes, tu tak yes. kena. Alright. You are right. Okay, second. Okay. Second Example 2, satisfaction variable. Kalau Are you satisfied with the facilities provided at Kara Classroom? Measurement, at least 5 options for SV only. 1 very satisfied, 2 dissatisfied, 3 neutral, 4 satisfied, 5 very satisfied. Or yang ni dia buat number. Ya, betul. Contohnya kalau 1 very dissatisfied sampai ke 10 lah contohnya kan. Very satisfied. Tak payahlah kita explain satu-satu pun boleh juga. Jadi masih lagi satisfaction variable tadi. Kalau you tengok satisfaction variable, dia boleh masuk dalam 3 kategori. Depends macam mana you explain you punya dia punya jawapan tu. So dekat sini katakanlah you bagi 1 sampai 10. 1 very dissatisfied, 10 very satisfied. Tadi you tak boleh kata kalau ada student A dia tanda 2, student B dia tanda 4. Kita tak boleh kata student B yang tanda 4 ni 2 kali ganda lebih puas hati berbanding dengan student yang bagi 2 tu. Sebab dia subjektif kan. Faham tak? Hello? Faham dia kan? Saya macam confused sebab dia tiga-tiga tu dia ada macam nak dekat sama. Macam ada dissatisfied juga. Okay, nak dekat sama. Dia macam ni. Kalau pilihan dia untuk satisfaction variable ni, kalau pilihan dia setakat 3, 4, dia berhenti setakat ordinal. Tapi kalau 5 ke atas, dia dah masuk dalam kategori interval. Itu je. Okay. Nak bezakan macam tu je. Saya tulis dalam nota saya tu kan. Highlight. Please highlight. Ada kan? Ada. Kan? Ada kan? Beres. 3 or 4, yang ini at least 5 options. So 5 ke atas. 5 ke atas. Beres. Okay, jelas kan? Jelas. Habislah kita bahagian level of measurement. Beres. Okay, mungkin next apa dia? Questionnaire. Questionnaire. Okay, apa dia questionnaire? A set of questions asked which consists of variables, questions, and its measurement, choices of answers for the question to meet the objective of the survey. Jadi macam saya kata tadi lah, bila you nak buat research, dia kena ada objektif. So daripada objektif tu you buat soalan. Soalan tu ada soalan dan ada pilihan jawapan. Ada variable, ada measurement. Tu je Next. Data. Yes. A collection of observations or measurements or information obtained from study or survey. For example, variable, gender, measurement, male or female, data, male, female, male, female. In bracket, collection of 5 measurements for respondents. Jadi faham tak tu?
collection. Dia punya definition tadi, definition of data tu ialah collection of measurement. Collection of measurement lah. Kita gunakan istilah yang you dah dengar sebelum ni ialah measurement saya guna tadi kan. Measurement tu samalah, observation, tu serupa Okay. sama. Jadi tadi contoh measurement ni ialah ada kaitannya dengan variable. Pilihan jawapan kepada soalan kan. Jadi contoh saya bagi apa? Variable apa saya bagi contoh? Gender. Gender. So measurement dia? Male or female. Male or female lah. Male or female. Jadi kalau kita ambil contoh 5 responden, jawapan daripada 5 responden, saya bagi kat situ apa? Male, female, female, male, female. So male 2, female 3. Ya. Jadi itu collection 5 pilihan jawapan, 5 jawapan daripada 5 responden. Itu kita panggil data lah tu. Faham? Faham? Macam tu collection of observation ataupun collection of measurement. Itu je lah. Istilah saja. Istilah Okay. Faham? Faham? Jadi maknanya bila you edar questionnaire, orang dah jawab, itu data you lah tu. Tak apa. Next process. Yang ni ada example, madam. Okay. Apa saya bagi example? Baca ke? Baca. Okay. Consider a population of 120,000 Form 5 students in Terengganu. It was found that the mean height of all 120,000 students is 148 cm and the variance is 1.5 cm. It also found that the mean height of 1,500 Form 5 students from 2 randomly selected school in Terengganu is 152 cm and the variance is 2 cm. Apa tu? Jadi dekat sini you ingat balik you punya istilah tadi. Statistik and parameters tadi, ingat tak? Statistik. Ada kan tadi you punya statistik term tadi. Ada parameter, ada statistik. Ingat tak? Ingat. Jadi statistik atau parameter ni saya sebut tadi, yang mana satu statistik, yang mana satu parameter kat sini. Tu je lah. Nak fahamkan tadi tu. Jadi maknanya parameter tu, kalau you kira mean, you kira variance, guna population data. You conduct census tadi kan? Conduct population survey atau census. Bila you kira mean, kira population, itu namanya parameter. Ya. Tapi kalau you hanya conduct sample survey, kira mean, kira variance, itu dipanggil statistik. Ya, istilah Statistik. So apa parameter kat situ? 100. Population size. And population size 120,000. Mean. Dia punya parameter dia mean lah. Parameter dia mean dengan berapa figure dia tu? Figure mean. Mean 148 cm. Sebab tu you berdasarkan kepada 120,000 student. Betul kan? Saya sebut figure tu. Betul. Ya. Kan? Saya masalah sikit. Saya punya ni tak boleh buka dekat PC saya ni. Entah apa benda ke masalah. Jadi tak nampak sangat mata ni. Okay, tak apa. So, statistics. Kalau statistik, mean dia 152 cm. Sebab yang ni data diambil daripada Sample size. Sampel. Berapa sampel size kat situ? 1,500. So you faham kan? Itu istilah sahajalah. Okey, boleh proceed je. Ajar. The sources of data. Ya. Okay, primary data.
Data that is gathered and published for the first time by the researchers themselves, usually by distributing questionnaire. Okey. Jadi research ni ataupun survey, proses yang pertama tadi apa? You ingat tak statistik tadi? Proses pertama, Collecting. Yes, collecting data. So collecting data ni, maknanya you nak kena ambil data tu dengan cara macam mana kan? Collecting data ni dia ada dua cara lah. Sama ada data you tu is primary ataupun secondary. Primary tu macam mana? Primary tu you Yang kita buat sendiri tu. collect sendiri. Collect sendiri ni macam mana? Buat questionnaire. Lepas tu distribute questionnaire tu. Tu kita sendiri collect data tu kita panggil Yang tu kita panggil primary data. Faham? Faham. Secondary? Secondary data that is obtained from other sources such as from annual report, journal, newspaper, internet, etc. Contoh saya bagi. Annual report, journal, newspaper, Tak internet. ada contoh lain. Okey, tak apa, you boleh tambah. Contoh katakanlah you nak study, katakanlah you ITM student UiTM, yang involve UiTM student supaya you nampak. Contoh you nak study, you nak tengok, you nak survey dia punya CGPA obtained by students. So CGPA obtained by students ni perlu tak buat questionnaire? Perlu. Hello? Hello. Tak perlu kan? Hello? Hello, Madam. Ya, saya dengar. Tak perlu. Tak perlu. Ambil kat mana? Mana nak dapat? Mana nak dapat data on CGPA? Dekat dari office. HAA office kan? Boleh minta dari HAA. Jadi contohnya kalau you nak tahu, you nak survey on CGPA student, you minta dekat office. Itu namanya? Secondary data. Secondary data. Source of your data, sumber data you tu, source of data you tu dapat daripada HAA office. Bukan you sendiri yang tanya, yang buat questionnaire tanya student sorang-sorang. Faham? Faham. Faham Faham. Okay, next. Yang advantages dengan disadvantages tu tak perlu ke baca, Madam? You sebut sikit pun boleh lah. Okay, saya yang primary data advantage. Saya ambil satu lah ya, Madam. Ya. Okay, kalau primary data advantage, satisfy the research objectives. Disadvantage, very costly and time consuming. Ya. Jadi maknanya biasanya kalau kita nak buat research, kita nak buat survey kan, kita ada objektif kita sendiri. Jadi kita boleh tanya apa sahajalah dalam questionnaire kita tu mengikut kita punya objektif kan. Kalau kita nak minta dari HAA, yang dia mana yang dia ada je lah. Faham tak? Faham. Jadi biasanya kalau kita nak buat ikut memenuhi semua objektif kita, biasanya kita kena buat primary data lah. Dan yang you kena buat nanti pun memang primary data untuk group project tu. Macam tu lah. Tapi of course lah bila you buat questionnaire nak edar sendiri, dia costly. Tapi sekarang kalau edar pakai Google Form, ada internet survey tu tak costly mana lah. Ini kalau kita fikirkan yang dulu-dulu tu kan. Contoh orang buat census. Contoh census kan. Census ni apa banci kan. Kena upah pun orang yang nak collect data daripada rumah ke rumah tu kan. Contoh macam tu lah. Macam tu. Okay, next. Secondary data advantage, easy to obtain. Disadvantage, data might not satisfy the research objective. Betul lah. Kadang-kadang data outdated juga kan. Kalau you tanya dalam questionnaire, memanglah current punya info lah you dapat. Betul tak? Betul. Tu contoh. Okay, next. Sample survey and census. Madam,
kejap Madam, Ha. saya nak tanya Madam. Ya, boleh tanya. Dalam primary data tu kan, Ya. sekarang ni kan dah banyak guna online kan, kita buat questionnaire online. Patutnya Ya. tak ada lah very costly tu kan. Betul, Jadi itu macam saya mana? sebut. Itu saya sebut tadi tu kan. Saya sebut tadi, dia tengok, dia ada banyak method nanti. Belum sampai lagi yang tu. Belum, itu saya sebut tadi, very costly ni kalau saya bagi contoh tadi, macam kita buat, census tadi. Kita maknanya, kita collect data tu face to face. Kalau online tu dia tak ada termasuk dalam kategori tu. Faham Okey, kan? baik. Faham. Dia ada satu part lagi. Ada satu part lagi, methods of data collection. Okay? Sabar. Okay. Sample survey and census. Kita Census. sebut tadi kan ni kan? Ya. Atas tadi dah ada kan? Sample survey and census. Tadi dah baca? Perasan tak? Perasan? Baca tadi cuba Hajar conclude kan apa sample survey and census tanpa membaca. Tanpa membaca je. Kalau census ni dia apa tu? Study tu untuk entire population. Semua lah. Semua untuk semua. Maknanya kalau kita nak study tadi all BA114 students, semua BA114 students kita ambil semua sekali jadi kalau kita nak study hanya part of BA114 student, itu namanya sample survey. Biasanya kita hanya ambil sampel sebab saya nak you belajar macam mana cara nak pilih sampel dan sebagainya. Macam tu lah. Beres Boleh tak saya? Sampel dengan sample survey macam bukan nak dekat sama ke? Sebab dua-dua kan part of population kan? Sabar. Sampel population tu dia punya dia tak ada kaitan dengan survey. Population tu ialah all population element. Sampel tu part of the population element. Kalau you letak survey kat belakang, kat depan, bila kita sebut population survey ataupun census, maksudnya survey which involve adalah perkataan survey kat depan tu. Faham tak? Survey which involve all population. Ataupun bila you sebut sample survey which involve part of the population. Tu je. Istilah tu kan. Okey. Jelas tak? Jelas. Yang ni dah jelas. Okey. Next. So, nak baca ke advantages? Buat sikit lah. Bagi. Kalau census, advantage, data are more complete as they are collected from all elements. Disadvantages, very costly and time consuming, and result would be outdated. Kalau sample survey? Sample survey, advantages, less costly and required less time. Result is more up to date. Disadvantages, data not collected from all elements, data are less complete. Dia macam itulah macam yang kawan siapa sebut tadi tu kan, siapa tadi yang kata sekarang ni kita dah advance nak collect data, boleh pakai internet survey semua kan, jadi sepatutnya tak timbul masalah ni. Tapi masih juga kalau kita nak collect lebih ramai, mestilah makan masa juga kan. Dia macam itulah, dia tak ada nak kata betul dan salah tu, tak sangat lah. Dia boleh bawa bincang. Boleh bawa bincang macam tu Faham? Macam itulah. Okay, next. To conduct sample survey involving primary data, there are six process involves group project. Ni yang saya sebut tadi ni Ni lah yang you kena buat nanti. Cuba baca Hajar. Okay, number 1, survey title should be decided based on what problems arise in the community from literature review. Number 2. Okay, kejap. So yang ni ialah berkaitan dengan apa yang you akan kena buat nanti ni
nak buat projek tajuk apa kan. Tajuk suka hatilah, tidak semestinya dalam kampus sebab sekarang you pun boleh tebaran di mana-mana sahaja kan. Jadi boleh gunakan isu-isu terkini. Contohnya penerimaan kalau you nak buat di kalangan penerimaan students untuk vaksin ni contohnya kan, tahap penerimaan students. Bolehlah buat kan. Macam tu. Boleh tajuk-tajuk yang terkini. Kan? Kalau orang risau masyarakat boleh terima tak ni vaksin ni. You boleh buat satu survey. Macam tu lah. Kan ada isu. Isu tu ada. So you boleh buat. Macam tu lah. Beres kan? Okay, next. Okay. Research number 2, research objectives, design questionnaire. Based on title, detailed objectives should be set up where each of them is then transferred into a very question plus it's associated. Okay. Kejap. Yang nombor 2 ni, daripada objektif besar tu you kena kecil-kecilkan dia. Yang ni saya akan bagi contoh nanti. Saya akan bagi contoh sampel projek, and then contohlah macam mana detail objektif tu you harus buat, apa method kita nak kena buat. Saya akan bagi contoh nanti. Beres kan? Apa-apa lah saya tulis kat situ. Okay. Number 3, methods of analysis, MOA. Yang ni pun nanti kita akan bincang bila saya beri sampel nanti. Alright. Nak baca ke yang ni explanation dia? Boleh baca. In order to achieve the objective of the study, correct MOA that suit the associated measurement need to be identified. Nanti saya akan jelaskan bila ada contoh senang sikit. Okay lagi next. Number 4, selecting sampling techniques. Need to be determined correctly based on how population is defined. Okay. Yang ni kita kena masuk dalam kategori sampling technique. Kita akan bincang dalam topik sampling technique nanti Okay. Macam itulah. Alright. And then number 5, distributing questionnaire data collection method. Okay, jadi bila kita dah ada questionnaire, kita dah pilih dah siapa sampel kita, seterusnya ialah kita distribute. Macam mana cara kita nak distribute questionnaire kita tu? Apa saya sebut kat situ? Data collection method. Apa jenis-jenisnya? Ada tak? Tak ada pun madam tulis. Ada bawah-bawah tu kot. Next slide kot. Yang seterusnya kita sebut sikit lah sebab yang mudah-mudah ni kita sebut dulu. Data collection method kan madam ada. Data collection, Ada personal interview, telephone interview, mailing, lepas tu ada methods, lepas tu direct observation. Okay. Jadi yang pertama tu personal interview atau nama lainnya ialah face to face. Macam yang saya kata tadi, saya sebut dah tadi kan. Bila dah ada questionnaire, you pergi jumpa you punya responder tu seorang demi seorang. Sekarang ni saya rasa kalau you tak buat dah kot. You mesti pakai internet survey kan. Betul. Macam tu lah. Kita sebut sikit je, nanti you boleh baca sendiri bahagian ini. Okay, next. Number 6, report. Number 6, report. Bukan sebut satu-satu. Mula-mula sekali. Ni telephone interview. Maknanya you telefon lah. Semua orang faham kan? Dah dapat dah siapa you punya respondent tu, telefon lah seorang demi seorang. Kemudian yang ketiga, mailing. Mail ni apa? Email. Salah. Mail ni bukan email. Mail ni ialah hantar surat. Okay, post. Postage ni kalau biasanya orang buat PhD kan, dia punya questionnaire tu panjang-panjang kan. Macam itulah. Mungkin sekarang tak familiar dah ni. Ini zaman dulu-dulu kala Biasanya semua sekarang orang pakai lah. Betul.
Pakai Google Form. Tak? Sekarang ni yang lama-lama punya lah. Kemudian yang terakhir. Other methods, electronic email, electronic email, internet survey and short messaging services, SMS. Ialah ini yang dipakai sekarang ni. Buat Google Form dan sebagainya. Sekarang ni kan. Inilah. Ini you boleh baca sendiri. Ini yang akan kita buat nanti. Alright. Okey, dah. Okey, jadi kena assign bagi assignment ke kita buat bagi assignment dekat ni je. Dekat Telegram. Soalan. Soalan mana yang you kena buat? Ada soalan kat situ. Soalan you masukkan dalam ni tak? Soalan masuk kat dalam mana, madam? Dalam slide ni. Dekat last kali ada tutorial. Ya. Kalau soalan ada dekat last kali dekat tutorial yang tu ke masuk madam soalan? Ya. Saya rasa kita ni kat sini sebab ada lagi kawan-kawan you yang kata account dia kena lock lah ni betul madam. Tapi you boleh settlekan benda ni kan? Benda ni ada rakaman kan? Saya dah record. Nanti saya hantar. Buat macam-macam lah. Nanti you hantar. Ya, hantar dekat dalam grup kita je lah. Tak apa, tak kisah. Jadi ada yang kelas pagi ni ke, petang esok ke, hantar je kat situ. Tak ada masalah. Okey. Okey. Jadi apa sebab soalan mana saya ni kat sini lah saya hantar dekat ni. Ada lagi next. Lepas tu apa lagi? Lepas yang sample survey ke? Ya. Yang ni lah sampling techniques. Sampling teknik Jadi sampling teknik ni saya ingat kita bincang masa kelas tutorial nantilah. Sebab saya minta maaf saya kalau boleh aim saya ialah nak laju-laju sikit awal-awal ni sementara you belum sibuk Nanti bila you sibuk saya memang dah serik lah. Jadi kita awal-awal ni kita pulun habis-habisan Okey. Boleh? Boleh insya-Allah. Boleh madam. Tinggal lagi sampling teknik kan? Betul tak? Betul. Sampling techniques, lepas tu tak ada data collection method, lepas tu designing questionnaire, lepas tu dah habis. Okey, sekejap. Jadi saya rasa untuk sampling teknik tu kita buat kelas kita hari apa? Kelas kita saya rasa hari Selasa kat sini. Tak apalah, next kelas hari Selasa kita buat. Jadi saya akan assignkan soalan-soalan tu. Lupa nak tulis terus soalan-soalan kena buat dalam tu patutnya tak? Kena menghadap balik ni. Ataupun Hajar rajin cari-cari soalan tu tuliskan. Yang ni ke madam? Tapi saya tak tahulah mana satu soalan yang madam suruh buat sebab dia. Yang kita dah belajar. Yang tu saya dah tak pasti dah mana satu soalan yang untuk. Sebab kat sini saya kumpulkan semua yang madam hantar file tu, saya kumpulkan terus dalam satu ni yang tutorial ni. Ya. Dalam ni ada, dalam slide ni memang ada dah, tapi tak tahu nombor mana yang kena, yang sampai tahap sekarang belajar. Saya dah tak tahu yang tu. Kat sini ada semua soalan, tapi nombor berapa kena buat saya dah tak tahu dah. Okey, nanti saya tengok dululah. Saya tengok dulu. Lepas tu saya hantar dekat grup Telegram nanti madam boleh je bagi tahu nombor berapa yang kena buat sebab dalam ni dah ada dah. Beres. So macam tu dah dulu kelas kita untuk hari ni InsyaAllah kita habiskan topik ni insyaAllah hari Selasa. Macam tu insyaAllah. Okey madam. Baik madam. Okey. Jadi kita bolehlah tutup kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Kita jumpa lagi dekat Telegram Okey, saya akan sampaikan soalan-soalan untuk buat dekat situ lah. You boleh buat. You boleh buat Okey, kalau ada sebarang soalan boleh utarakan pada kelas tutorial. Boleh. Macam tu boleh? Boleh. Okey, madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank madam. you, Madam, Acha. bye. Thank you.